Oh, dah mula. Eh, tak sempat selesai akhir ni. Aduh, korang ni cepat sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada semua sahabat-sahabat, brother-brother, sister-sister Dionko dekat luar sana. Kita kembali lagi dengan APE kita, episod yang ke-6, which is kita akan bercerita berkenaan dengan Arlong Park Arc. Arlong Park Arc lagi. Dan kita nak tahu sebenarnya siapa Nami ni. Dah lah join kru Mugiwara, lepas tu duk curi kapal Going Merry lah tu. Kapal Going Merry tu bukannya dia punya, suka-suka hati je dia curi waktu kat Barati Arc. So benda ni lah kita nak rungkaikan sewaktu di Arlong Park Arc, dan kita akan cerita dekat APE kita episod yang kali ni. Tapi sebelum aku mulakan video aku untuk kali ni, jangan lupa kepada korang yang baru sampai ke channel aku ini, ataupun korang dah sampai lama tapi tak tekan-tekan lagi. Aduh lama, rugilah korang tak tekan. Pokoknya tekan butang subscribe kat bawah tu dan tekan bell notification supaya korang boleh dapat video aku setiap kali aku upload. Dan jangan lupa juga untuk like and share this video kepada kawan-kawan korang supaya dorang boleh tahu lebih lanjut, ataupun dorang boleh recap balik cerita-cerita yang lama berkenaan dengan One Piece ataupun arc-arc yang lama-lama ni kan. So apa-apa pun, terima kasih kepada korang yang dah support aku sampai kali ini, ataupun sampai ke masa ini, ataupun sampai ke hari ini. Korang memang awesome not sekalian. Alright, so tanpa kita melengahkan masa lagi, marilah kita mulakan APE kita episod yang ke-6 ini. Apa lagi kita tunggu? Let's go! Arlong Park kali ni akan menceritakan berkenaan dengan bagaimana sebenarnya cerita ini berjalan ataupun berkenaan dengan Arlong. Arlong tu adalah nama kepada villain dalam arc kali ni. The main villain yang Luffy akan lawan lah nanti. So cerita berkenaan dengan Arlong Park ini lebih kepada background Nami, siapa sebenarnya Nami. So kita rungkai dulu siapa sebenarnya Nami ni. Nami ni kalau ikutkan sebenarnya dia ni memang seorang ahli kru pirate Arlong sebenarnya. Sebab dia memang tertera dekat lengan dia waktu Zoro kena tangkap dengan kumpulan si Arlong ni. Dia nampak yang Nami ni ada tatu Arlong sebenarnya dekat lengan dia. So selama ni diorang tak tahu pun sebenarnya Nami ni duk bersama-sama berlayar bersama teman diorang, tapi sebenarnya Nami ni dah dimiliki oleh kru pirate yang lain, which is kru Arlong. Tapi yang peliknya, Nami ni pernah mention dekat Luffy yang dia ni tak suka pun dekat Lanun. Tapi buat apa dia nak join pirate Arlong ni kan. So benda ni yang sebenarnya bermain-main di fikiran, ataupun ada benda yang menjadi syak wasangka terhadap Zoro waktu Zoro kena tangkap tu lah. So itulah serba sedikit berkenaan dengan Nami. So Nami ni juga merupakan seorang Chief Executive Officer, CEO, CEO, ataupun dia merangkap sebagai seorang kartografer ataupun pelukis peta untuk kru pirate Arlong ni lah, atas apa yang Arlong nak. So kenapa selama ni Arlong ni dah ambil Nami, dan kenapa Nami ni join Arlong kan? Adakah benar-benar Nami ni memang nak join Arlong ataupun ada sebab lain? So kita akan rungkaikan. So permulaan pada plot cerita untuk Arlong Park ini, kita mulakan dengan sewaktu di mana Sanji, Luffy dan juga Yosaku sedang dalam perjalanan menuju ke Arlong Park. Mereka sedang berlayar lah selepas event di Barati, dan sewaktu inilah mereka membincangkan tentang sesuatu perkara yang berlaku di Grand Line, which is Yosaku memberikan amaran kepada Luffy dan juga Sanji sekiranya mereka ni betul-betul nak masuk ke Grand Line, dorang ni kena berhati-hati dengan 3 kuasa besar world government. Yang paling perlu diketakuti adalah satu ini, which is Shichibukai, di mana dia mention kat situ siapa Shichibukai, which is Shichibukai ni adalah salah satu organisasi pirate ni yang diiktiraf sendiri oleh world government, dan mereka ini akan dibekukan bounty mereka, dan mereka boleh buatlah sesuka hati mereka. Kadang-kadang benda-benda salah yang dibuat, bukan salah main bola tu, bukan, benda-benda salah yang pirate-pirate dalam kumpulan Shichibukai ni buat, kadang-kadang world government atau pemerintah ni tutup mata je, duk buta-buta mata dia je. Itulah antara masalahnya sebenarnya dalam golongan Shichibukai ni. So itulah yang diberitahu oleh Yosaku kepada Luffy dan juga Sanji. So cerita berkenaan dengan Arlong Park ni aku tak nak cerita panjang, so kita teruskan saja. Sebab waktu di mana Luffy tengah borak dengan Yosaku dengan Sanji semua tu berkenaan dengan Shichibukai, Zoro, Usopp dan juga Johnny dah sampai dah pun ke kawasan Arlong Park, dan mereka dah pun berlabuh di kawasan situ, di mana Zoro dah kena tangkap dengan Arlong, dan Usopp dengan Johnny ni duk larikan diri. So aku tak
nak cerita pasal perkara tu macam takut jadi panjang, sebab yelah Oda ni satu perkara kecil boleh jadi perkara yang besar. Dan macam cerita Final Destination. Alright, so kita teruskan saja kepada background Nami. Senang cerita, kita pendekkan saja cerita berkenaan dengan Arlong Park ni kepada background si Nami. So siapa Nami ni sebenarnya? Okey, cerita berkenaan dengan Nami ni sebenarnya bukanlah berasal di kampung Kokoyashi Village, which is kawasan Arlong Park tu sebenarnya, ataupun yang berada di pulau tersebut. Sebenarnya dia bukanlah berasal daripada pulau tersebut ataupun berasal daripada Kokoyashi Village, tetapi dia ni berasal daripada satu kawasan pulau yang lain, tetapi telah dijumpai oleh seorang marine perempuan, which is Bellemere, yang dalam keadaan berdarah, yang dalam keadaan cedera parah waktu lepas diorang dah tengah bertempur dengan Lanun lah. Memang marine nak bertempur dengan siapa lagi, takkan nak bertempur dengan rakyat biasa kan, mereka mestilah bertempur dengan Lanun. So selepas daripada kejadian itu, Bellemere ni tengah duk mengangkat, tiba-tiba ada sepasang kaki depan dia. Rupa-rupanya itu adalah Nojiko yang sedang mengendong seorang bayi, which is bayi itu adalah Nami. So bila Bellemere ni nampak Nojiko dan juga Nami ni, dia macam ada orang masih selamat. Cepat-cepat dia bawa lagi si Nami dengan Nojiko ni balik ke kampung Kokoyashi dia, dan meminta kepada doktor di kawasan Kokoyashi Village itu untuk merawat mereka. Padahal gigi dia yang dah tengah berdarah-darah ni, Nami dengan Nojiko tu relax je lagi, tak ada masalah pun sebenarnya, tapi dia lebih risaukan Nami dengan Nojiko ni. So disebabkan itulah dia ini telah pun macam ada rasa kasih sayang lah, dia ada rasa sayang dan ada rasa ambil berat terhadap dua orang ini, dan akhirnya Bellemere telah mengambil keputusan untuk menjaga dua orang budak ini, which is Nami dengan Nojiko, dan berhasrat untuk menjadi ibu angkat kepada mereka ini, walaupun cuba ditentang oleh orang-orang kampung. Macam orang kampung, serius aku nak jadi ibu ni, boleh ke jadi ibu? Kau ni cukup mampu ke untuk jadi ibu kan? So tapi nak buat macam mana, Bellemere dah tekad, itu keputusan dia. So dia terus jagalah dua orang budak ini, which is Nojiko dan juga Nami, sampailah diorang besar, sampailah Nami ni berumur 10 tahun, which is cerita pada umur Nami 10 tahun ni, inilah bermulanya plot cerita berkenaan dengan Arlong sebenarnya, di mana waktu Nami ni berumur 10 tahun, tiba-tiba kampung Kokoyashi Village telah pun diinjak ataupun telah pun dijejaki oleh sekumpulan pirate, which is pirate Arlong. Dia datang je kawasan Kokoyashi Village tu, terus dia cakap, sediakan 10,000 untuk setiap orang dewasa dan 5,000 berry untuk setiap kanak-kanak yang ada di kampung itu untuk dibayar sebagai pampasan nyawa, dan kawasan pulau ini adalah kawasan jajahan kami, iaitu kawasan jajahan Arlong Pirate. So dia tu cakap tu, orang kampung macam terpinga-pinga lah kan, nak buat macam mana, sebab diorang tak nak lawan sebenarnya kumpulan pirate Arlong ni, disebabkan diorang tahu kemampuan ataupun kekuatan fisherman ni sebenarnya lebih kuat 2 kali ganda sebenarnya daripada manusia biasa. So kalau diorang lawan, memang tempah kubur lah, memang tempah batu nisan lah sebenarnya. So disebabkan itulah diorang ni tak nak lawan, so diorang sediakan lah. Tapi diorang tak risau pasal diri diorang, sebab diorang ada je duit. Apa yang diorang risaukan sebenarnya, kalau kumpulan Arlong ni tahu ada satu lagi rumah di kawasan atas bukit sana, iaitu rumah yang diduduki oleh Bellemere, Nami dengan Nojiko ni. Sebab Bellemere ni tak kaya mana pun, dia just mengharapkan duit hasil daripada dia punya penanaman buah orange dia tu untuk dijual. Itu pun tak banyak pun, cukup untuk menyara kehidupan dia dengan Nami dengan Nojiko macam tu je lah. Tapi orang kampung ni dah mula risau. So dia orang cakap, harap Arlong ni tak perasan lah. Tiba-tiba pula salah seorang daripada kumpulan Arlong ni nampak rumah duk berasap ke atas sana tu. Dia teruslah panggil si Arlong ni, Long, ada orang ke atas tu, ada rumah ke atas tu berasap-rasap. Sudah harai lah ni, harai. Kantoi, memang kantoi lah. So berpusu-pusu lah semua orang-orang Arlong ni dengan Arlong sekali pergi naik ke atas. Bila diorang sampai ke atas, Bellemere ni dah tahulah cara ketukar pintu tu bukanlah ketukar pintu daripada Nami atau Nojiko kan, untuk senyap je. So dia pun standby, pam sekali dibantainya si Arlong ni. Pisang. Dia ingat dia boleh menang lawan Arlong, tapi sebabkan kekuatan fishman ni bukannya kekuatan macam dia marine pun lawan Lanun biasa pun berdarah-darah, ni nak lawan Arlong memang kena tibat lah. Memang cedera parah lah si Bellemere ni sebenarnya selepas dibantai oleh Arlong waktu tu, dan macam dalam keadaan yang memang nazak lah. Waktu tu yang ada kat situ sebenarnya sekali adalah si Genzo, which is ketua kampung kawasan Kokoyashi Village, dengan Dr. Nako tu lah kat situ. So Dr. Nako ni tengah duk pegang Nami dengan Nojiko lah, supaya jangan pergi sana. Kalau kau masuk lagi kau kena bantai. So lebih elok lah kau duduk dengan aku ni dulu. Right, so waktu tu Genzo yang ada kat situ pun terus cakap, Bellemere tak payahlah, tak payah nak lawan lagi, kau just bayar je 10,000 berry ni dekat diorang. So dibayarlah 10,000 berry. Tapi bila Bellemere fikirkan balik, nak buat apa? Sampai bila je diorang boleh sembunyikan Nami dengan Nojiko ni? Kalau tak pun satu hari nanti diorang kena halau Nami dengan Nojiko ni keluar daripada kampung tersebut, supaya keluar daripada ataupun
Arlong ni tak tahulah keberadaan diorang ni. So last apa yang dibuat oleh Belmer, dia telah melakukan tindakan yang drastik dengan menyatakan bahawa duit 10,000 yang dia bayar tu bukan untuk diri dia, tapi untuk diri dua orang budak ini yang dia jaga, which is Nami dengan Dojiko, yang dah kantoi dah pun sebenarnya. Waktu tengok si Hachi ni dok pecah masuk dalam rumah Belmer ni, tengok ada hidangan untuk 3 orang. So disebabkan itulah Belmer ni dah buat keputusan, dan tiba-tiba pula Nami dengan Dojiko ni pergi ke arah Belmer, dok berpeluk-peluk. Memang tengah nangis lah. Memang waktu ni bagi aku scene ni sedih lah, sebab Belmer ni macam nak menyerahkan nyawa dia semata-mata, sebab yelah Arlong kan. So korang janganlah tanya kenapa orang kampung ni tak tolong Belmer ni untuk bayarkan untuk Nami dengan Dojiko ni, tapi dia nak bayar sampai bila je? Sampai bila je dia nak bayarkan? Belmer ni memang tak mampu pun, sampai bila pun dia takkan mampu bayar 10,000 berry, ataupun campur dengan dua orang budak tu dah jadi 20,000 berry. 20,000 berry satu bulan. Aku macam, uish, besar. Aku macam mahal sangat mahal sangat, memang mahal gila lah. So aku tak tahulah, mungkin harga dia lain sebenarnya, tapi cuma aku nak bagi tahu korang ni dah ada harga pampasan untuk setiap nyawa dalam Kokoyashi Village yang diminta oleh Arlong tu lah. So disebabkan itulah Belmer telah pun dikorbankan di situ, dan Belmer telah matilah. Bagi aku sini memang sedih gila, sebab kita boleh lihat pengorbanan seorang ibu, walaupun dia bukan ibu betul ataupun ibu kandung kepada dua orang ini. Dan si Nojiko dengan Nami ni bukanlah adik-beradik yang sebenarnya, dia bukan adik-beradik kandung pun, tapi diorang punya ikatan keluarga macam memang ahli keluarga yang sebenar lah, ada pertalian darah yang rapat. Memang bagi aku memang sini memang sedih gila. Dan kalau korang rasa nak nangis waktu sini, korang pergilah tengok Arlong Park ni, memang sedih lah. Alright, so cerita tu tak habis kat situ je. Flashback ni tak habis kat situ je. Tiba-tiba Hachi ni dok pecah masuk, dia jumpa juga ada peta-peta yang dilukis. So peta-peta tu sebenarnya telah dilukis oleh Nami, dan Nami telah pun merampas dan mengatakan, jangan usik, ini peta aku lah. Tapi tiba-tiba waktu tu Arlong terus colek si Nami ni. Waktu ini Genzo cuba untuk menyelamatkan Nami. So yelah budak kan. So Genzo ni pun terus cakap lah, kau jangan sentuh Nami, kau jangan ambil Nami. So waktu inilah salah seorang daripada kru pirate Arlong telah pun pergi ke arah Genzo dan mencincang-cincang badan dia. Sebab tu kita boleh nampak waktu sekarang ini di mana Genzo punya badan memang dah berjahit-jahit, satu badan dia memang berjahit-jahit lah. Inilah disebabkan perkara inilah dia pun dicincang-cincang, tapi nasib baik tak mati. Aku pun tak faham macam mana boleh tak mati sebenarnya. Alright, so waktu ini Dr. Nako tu bawa si Genzo ni pergi ke dia punya rumah, rawat dia. Dan waktu ini semua orang kampung dok berkumpul kat situ, dok bicara kan, ataupun dok bincang berkenaan dengan Nami. So tak nak kita kena serang si Arlong ni. Dia memang nak melampau. Dia dah bunuh si Belman, dia colek pula si Nami. So kita tak tahu apa akan jadi kat Nami. Tak nak kita kena pergi serang ke Arlong. Tapi waktu diorang tengah bincang tu, tiba-tiba datang Nami dengan muka yang tersenyum, dengan muka yang macam tak ada benda yang jadi. Tiba dia tunjukkan duit. Dia tunjuk setebal duit, dan Nami pun mengatakan bahawa tak apa, aku dapat duit, aku boleh dapat apa-apa je. Sekarang ni aku dah join pirate Arlong. Memang diorang semua macam bengang lah, sebab Nami seorang budak, macam kau tahu tak, seorang budak semata-mata untuk duit dia sanggup join pirate Arlong tu. Tapi apa yang diorang tak tahu sebenarnya, Nami ni dia dah buat deal dengan si Arlong ni. Nami ni boleh join menjadi pirate ataupun kru pirate Arlong, tetapi dengan satu syarat, dia perlu dibiarkan untuk mengumpulkan sebanyak 100 juta berry untuk membeli kampung Kokoyashi Village dan membebaskan diri dia daripada pirate si Arlong ni. So Nami ni pun dah buat deal dengan so sejak daripada umur dia 10 tahun sampailah dia umur 18 tahun, dalam masa 8 tahun ni Nami ni bekerja seorang-seorang je, duk cari harta karun lanun, duk kumpul-kumpul sampai dapat 100 juta berry. Ada masanya dia dapat balik ke kampung Kokoyashi tu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan tak cedera. Ada masa dia dalam keadaan yang memang betul-betul teruk lah, memang dalam keadaan berdarah-darah. Tapi dia kata tak apa, satu hari nanti kampung Kokoyashi Village ni akan bebas juga satu hari nanti. So benda ni macam aku memang menjiwai sikit lah watak si Nami ni, sebab dia antara orang yang paling tabah sebenarnya dalam Kokoyashi Village ni. So lama-lama orang kampung kat situ pun tahulah berkenaan dengan apa yang Nami dah buat selama ni kan. So orang kampung ni pun dah tahulah hasil daripada apa yang diberitahu oleh Nojiko kepada orang-orang kampung ni, yang Nami sebenarnya dah deal dengan Arlong. Tapi apa yang Nami tak tahu sebenarnya, Arlong ni pada waktu sekarang, kita dah habis flashback dah. So ni pada waktu sekarang si Arlong ni sebenarnya dah bekerjasama dengan satu kumpulan Marine, which is satu kumpulan Marine yang diketahui oleh Kapten Izumi, which is Kapten Izumi tu memang Kapten Marine yang korup, yang memang senang makan rasuah. Dia telah pun bersetuju dengan Arlong untuk pergi mencuri 100 juta berry yang dah dikumpulkan oleh Nami selama 8
tahun ni. Tiba-tiba waktu Nami tengah duk lepak-lepak kat rumah dia, tengah duk berbaring-baring, tiba-tiba rumah dia telah pun dihadiri oleh sekumpulan marine yang cukup ramai, duk tiba-tiba cari dekat kawasan dia punya ladang orange tu, dan dia telah mengatakan bahawa kita orang ada dapat laporan yang kau ada kumpul 100 juta beri. So 100 juta beri tu bukan milik kau, itu adalah milik marine, hasil daripada kau dah pun dah curi pada pirate. Itu alasan daripada Captain Azumi ni. So Nami nak lawan pun dah tak boleh dah, memang dia dah tak boleh lawan. Yalah, kumpulan marine kan dengan bersenjata, kau nak lawan memang tak lah cerita dia. So harta tu telah pun dijumpai oleh kumpulan marine tersebut. Jadi Nami ni rasa bengang lah, dia memang rasa bengang gila. Dan waktu tu dia tahu ini bukan kerja orang lain, ini mesti kerja si Arlong. So dia pun terus bergegas pergi ke kawasan Arlong, dan orang-orang kampung dah mula tahu sebenarnya berkenaan dengan perkara ni. Dia orang dah tahu sebenarnya yang marine dah dapat tahu berkenaan dengan 100 juta beri, dan dah ambil pun harta 100 juta beri yang dah dikumpulkan oleh Nami selama ni untuk membeli kampung tersebut. Dan orang-orang kampung ini pun mulalah orang kata tu dah setuju dah, kita tak boleh biarkan lagi. 8 tahun Nami duk pegang benda ni sorang-sorang, Nami duk tanggung benda ni sorang-sorang, kita tak boleh biarkan. Kita kena, sekarang ni kita kena decide, kita kena pergi serang juga si Arlong ni. Waktu-waktu diorang tengah berkumpul, perkara yang macam 8 tahun lepas pun terjadi, di mana Nami datang lagi sekali dengan muka tersenyum. Dia cakap, korang janganlah risau, aku boleh kumpulkan balik 100 juta beri tu. Dalam keadaan yang senyum, memang macam happy gila, padahal dalam hati dia siapalah yang tahu kan. So waktu ni Genzo tu datang kat Nami, duk peluk Nami, cakap, Nami tak payahlah, kita nak tahu semua benda. So apa-apa pun kau tak boleh ubah fikiran kita orang kali ni. Cukuplah kesakitan yang kau dah alami selama ni, selama kau join Pirate Arlong sebenarnya selama ni. So waktu ini Genzo dah decide. So lepas tu apa lagi, dia pun jerit lah, 2-3 ekor belalang, kita sorang. Tak adalah, dia tak pantun macam tu lah sebenarnya, tapi itulah yang dibuat oleh dia orang. So orang kampung tu pun, orang kampung diketuai oleh Genzo pun pergilah ke arah Arlong Park untuk pergi menyerang. So waktu ni macam Nami clueless lah, memang Nami clueless gila, macam tak tahu buat apa. Kau bayangkanlah 8 tahun kau kumpul, kau cuba, kau dah sakitkan diri kau dah join Pirate Arlong, kau dah buat macam-macam, tapi macam useless, macam membazir masa kau je. Jadi benda ni buat dia stres, buat dia rasa macam useless gila. Disebabkan itulah dia teruduk, Nami teruduk, dan dia ambil sebilah pisau, dia cocok-cocoknya dia punya tatu Arlong dia dekat dia punya lengan tu. Dia cocok banyak kali, dan aku boleh rasa cara voice actor Nami ni interpret dia punya perasaan memang aku rasa on point gila lah. Sebab yelah, kita boleh tengok dia punya perasaan tu, cara dia sebut nama Arlong sambil dia cocok dia punya tatu tu, memang memberi kesan lah sebenarnya. Memang orang kata tu efek dia memang menjiwai lah bagi kita sebagai penonton, memang menjiwai watak lah sebenarnya dia punya voice actor tu. Waktu dia tengah cocok tu, Luffy telah datang dan sampai pegang tangan dia. Buat pertama kalinya Nami terpaksa ke tepi ke ego dia sambil menangis, pandang ke arah Luffy dan minta tolong dengan Luffy. Dan waktu ni adalah salah satu waktu ataupun momen, ini adalah antara momen yang paling epic. Disebabkan kerana apa? Luffy angkat dia punya topi, dia letak kat atas kepala Nami. Kau tahu kan, topi Luffy tu tak ramai orang sebenarnya boleh pegang sebenarnya, apatah lagi kau nak pakai. Tapi bila Luffy ni letakkan ke atas kepala Nami, ini menandakan bahawa Luffy ni benar-benar ikhlas sebenarnya untuk serap Nami ni masuk ke dalam dia punya kru Mugiwara untuk menjadi seorang navigator. So Nami nampaklah kesungguhan Luffy ni. So waktu itu Luffy dah dengar ritihan si Nami ni, dan Luffy pun turun menjerit, mestilah aku akan tolong. Bergeraklah tentera si Luffy ni dengan si Zoro, Sanji, Usopp bergerak menuju ke Arlong Park. Maka berlakulah pertempuran antara dua pihak ini, antara kumpulan Luffy dan juga kumpulan si Arlong, which is Luffy perlu bertarung dengan si Arlong, lepas tu Zoro kena bertarung dengan Hachi ataupun Hachan, kemudian Usopp bertarung dengan Chiu, dan akhirnya Sanji bertarung dengan Kurobi. Dan pertempuran macam biasalah, memang tak adalah kekalahan berlaku dia antara kumpulan Luffy sebenarnya. Dan mereka telah berjaya menewaskan, Luffy berjaya menewaskan Arlong, Zoro berjaya menewaskan si Hachi, Usopp berjaya menewaskan Chiu, dan juga Sanji berjaya menewaskan Kurobi. Tapi bagi aku, pertempuran antara Luffy dengan Arlong ni antara pertempuran yang paling tak serius lah kalau nak dibandingkan apabila Luffy menentang Don Krieg sebenarnya. Kalau macam Don Krieg, kita tahu Luffy memang teruk gila berdarah. Tapi waktu pertempuran antara Luffy dengan Arlong ni, dia punya pertempuran tu bagi aku macam amat mudah sebenarnya bagi Luffy actually. Kalau kau boleh tengok, Luffy memang bermain-main saja. Dia banyak buat lawak waktu lawan dengan Arlong, dan memang senang bagi aku. Sebab bagi aku, kekuatan orang-orang fisherman ni memanglah kuat sebenarnya. Memang dua kali ganda manusia biasa. Tapi kalau dah Luffy boleh menewaskan fisherman,
Aku rasa Luffy berkali-kali ganda daripada orang biasa sebenarnya, dan berkali ganda daripada Fishman sebenarnya. Tapi yang paling teruk dalam pertempuran kali ni antara kumpulan Luffy dan juga Arlong adalah Zoro lah. Sebab kita tahu badan dia dengan masih lagi berbalut, luka tak elok lagi, luka masih lagi orang kata baru berjahit kan dia punya badan kan, tapi tiba-tiba dah kena bertarung, dah lah hasil tusukan ataupun hasil daripada orang kata tu cincangan Dracula Mihawk, bukan biasa-biasa pedang dia tu kan. So disebabkan itulah bagi aku yang paling teruk dalam pertempuran kali ni adalah Zoro. So akhirnya mereka berjaya memenangi pertempuran tersebut walaupun berlaku kecederaan di antara mereka, tetapi semuanya dalam keadaan baik akhirnya kerana telah berjaya dirawat dengan cepat oleh Dr. Nako di situ. Selepas Luffy berjaya menewaskan kumpulan si Arlong ni, tiba-tiba datang pula Kapten Nezumi yang sebentar tadi yang ambil 100 juta berry itu. Dia datang kat sini dengan alasan untuk menangkap kumpulan si Luffy ni sebab dia orang ni pirate. So dia kena tangkap. Punyalah sebelum ni Arlong punya berlama kat situ, dia orang tak nak tangkap, datang si Luffy, tiba-tiba nak tangkap Luffy. Memang tak lah, tiba-tiba memang dia kena bantai semua kumpulan-kumpulan marine si Kapten Nezumi ni, terus kena bantai dengan si Zoro dengan si Nami. So Nami pun terus pergi ke arah Kapten Nezumi menyatakan bahawa baik kau berambus dari sini, bawa si Arlong ni pergi penjagakan dia dan bagi balik duit 100 juta berry ini untuk digunakan oleh orang-orang kampung. So maka duit tu pun ditinggalkan dan Kapten Nezumi pun belah. Tetapi kesan daripada perkara ini adalah bounty pertama Luffy telah pun dikeluarkan di atas kepala dia, iaitu berjumlah sebanyak 30 juta berry. Aku rasa itu adalah nilai yang cukup tinggi sebenarnya untuk rookie macam dia ataupun untuk pirate-pirate yang noob macam dia. Memang tak boleh dipercayai lah sebenarnya orang macam dia boleh dapat 30 juta berry kan. So disebabkan itulah dia punya bounty telah pun dikeluarkan dengan gambar dia dan ada sedikit kepala si Usopp dekat belakang tu. Alright, so maka selepas mereka berjaya menewaskan kumpulan Arlong, Kapten Nezumi berjaya dihalau dan mereka, orang-orang kampung ini pun telah berpesta selama 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam kot, lebih kurang lah, untuk meraihkan kemenangan mereka, untuk meraihkan kebebasan yang akhirnya mereka kecapi setelah bertahun-tahun dijajah oleh Arlong ni. Dan akhirnya Nami telah pun direkrut dan join kumpulan Mugiwara no Ichimi ni akhirnya. Dan akhirnya Arlong Park ni pun habis dan Nami akhirnya menjadi kru Mugiwara no Ichimi. So begitulah ceritanya berkenaan dengan Arlong Park arc ni. Bagi aku Arlong Park arc ni antara arc yang paling best lah bagi aku sebenarnya, sebab macam-macam perasaan sebenarnya kita boleh alami dalam arc kali ni, which is kita boleh ada rasa marah, kita boleh ada rasa sedih, kita boleh rasa kelakar, ada boleh rasa happy. Semua benda memang bercampur dalam satu arc dia. Memang arc ni antara arc yang paling komplit lah. Dia main dengan emosi kita. Oda memang bijak bagi aku sebenarnya, dia main dengan emosi kita kan. So bagi aku arc ni antara arc yang paling best. So kalau korang rasa nak merasai anime-anime yang sedih dalam cerita One Piece ni, ini adalah antaranya. Korang boleh lah pergi tengok nanti dalam anime One Piece ni. So ya, sampai situ saja. So guys, sampai situ saja video aku untuk kali ni. So guys, thank you kepada korang yang dah tengok video aku untuk kali ni. So kepada korang yang tak tengok lagi video-video aku sebelum ni, korang boleh pergi kat playlist. Aku ada 2 playlist buat masa ni, which is Upload Explanation dan Fakta and Teori berkenaan dengan One Piece. So insyaAllah akan datang ada segmen baru dalam aku punya channel. So korang just wait and see saja. So thank you guys kepada korang yang dah subscribe, yang dah like dan yang dah share. So kepada korang yang belum lagi subscribe, baru datang kat channel aku ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan bell notification supaya korang boleh dapat video aku setiap kali aku upload. Dan jangan lupa juga untuk like and share this video. Alright guys, so sampai situ saja video aku untuk kali ini. Thank you guys. Jaga diri, jaga kesihatan. Itu saja daripada aku. See you in the next video. Salam daripada Dionko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.